Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Doa saya agar anda sihat walafiat, ya. Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, saudara Ramzul, begitu juga saudara Joka Karim, saudara Jeffrey Zin, saudara Jamaluddin, saudara Am Kushin katanya, saudara Nurdin Haji, saudara Air Mata, MKT, saudara Zamari Alsi, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Begitu juga dengan Cik Mak Mohaini dari Taiping Perak, Puan Aminah Kak Minah, apa khabar? Saudara Ahmad Map, saudara Aceh, saudara Rizal, saudara Alimin, Muhammad Noor, saudara Adam Bernard katanya. Terima kasih. Saudara Norma Abdullah, Evina, saudara Fazil Yub, saudara Hafiz Hazara, Muhammad Faridun Tukiman, salam pencerahan katanya. Syarek Suryani, Syarani daripada Badan Muazzam Pahang, saudara Syahad Ibrahim, begitu juga Puan Selamah Yusof, saudara Muhammad Kapli dari Kuala Kangso, Perak, ayub, saudara Abdul Rahman bin Abdullah dari Johor Bahru, saudara Azizul bin Yusuf dari Bangsa, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabar aku? Moga sihat di Sungai Petani, saudara Alias Abdul Latif, saudara Rusmini dari Pontian, Johor, Mira Harun, Nur Azman daripada daripada Sri Pokok di Kedah. Di mana tu saudara? Pokok Sena kot gamaknya. Puan Haminah Kamat, salam Madani, saudara Taram Shah Saleh, apa khabar sahabat di Muar, saudara Mustafa Hamid, saudara Azmi Omar daripada Mindef, Yang Maya daripada Johor Bahru, panas hari ni kata di Johor Bahru, saudara Gani Satar daripada salam dari Sabah, negeri di bawah Bayu, saudara Anwar Mahmud dari Kuantan, Pahang, saudara Hamzah Hussein, saudara Mak Asri Dir dari Kuantan, Pahang, Puan Rosini Kurungot daripada Sarawak, Tengku Aziz, salam pencerahan, saudara Awal Latif, apa khabar sahabat? Begitu juga saudara Abu Seman Hashim, waalaikumsalam. Izahari Izham dari Pulau Pinang, saudara Nek Porak dari Sabah, begitu juga Nur Maria, saudara Muhammad Radhi, saudara Abu Nem, Abu Samah, saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan, saudara Azrul Jalil, saudara Roypa dari Dungun, Terengganu, saudara. Saudara Kamisan Dahlan, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Richard Bakri, salam pencerahan, Fazilah Awang, Nuraini Rahmat, Yusha Idras, Puan Halimah, 56, saudara Mak Zaki, Abdul Wahid, saudara Pok Mi, sabar dulu, saudara Muhammad Yusof dari Rawang, saudara. Raja Kamal Raja Baizan, dia kata dia sihat walafiat, alhamdulillah. Saudara Ramli Zul, wassalam. Saudara Abdul Hamid, saudara Muhammad Sabaran, saudara Anda Syah, saudara Abdul Hamid daripada Kuantan, Pahang, saudara. Saudara John Kelabu dari Semeling, Sungai Petani, saudara Hussein Qaldi, saudara Jamaluddin Mustafa dari Puchong, Selangor, saudara Lim, saudara Tukiran Kitam juga dari Muar. Waalaikumsalam, saudara ini Hajah Comel-Comel, petang ni tak nampak je. Saudara Aim, homestay Membunga Village katanya di Kota Baru. Itu juga Ibjah, Syai Saad, saudara Cahaya Bulan, Rubidin daripada Pelai Jaya bersama pasangannya, saudara Mat Spana, salam pencerahan, saudara Azlin Abdullah, waalaikumsalam, saudara Hashim Atan, saudara Hairi Yang Cik, apa khabar saudara? Saudara Hanizam Azam, Cik Nen daripada Alustar, saudara Said Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura, daripada Bedok, Singapura, saudara. Saudara Drain, saudara Idin Sugih daripada Slim River. Begitu juga saudara Deza, Ajah comel-comel dia kata petang tadi ada kenduri. Alhamdulillah. Ya, saudara Mak Spana Jaya, jangan lupa saudara like, share dan subscribe. Saudara Hamzah Hussein, itu juga Puan Umi Kalsum, saudara Mak Semana Jaya, dia kata kebenaran tetap bersama bosku. Azmi Nordin daripada Bagan Datuk, saudara Afizan, salam, saudara Cik Norlia, Puan Azizah, saudara Jaharudin. Brother Jimmy, apa khabar saudara? Moga sihat, cepat sembuh. Saudara Mak Semana, saudara Rudin Malik, selamat malam. Saudara Rosli Misah daripada Banting, Selangor, saudara Samsul Anwar, malam ni cantik, kena suara lah saudara, Bulan malam ni cantik, teranglah saudara gamaknya, ya. Saudara Puan Hasnah, saudara Zalzima Muhammad dari Segamat, Johor, Puan Azizah Arazaina dari Taiping,
Begitu juga dengan saudara saudara Zamri TJ. Waalaikumsalam. Pembakar seluang katanya. Jimmy Tan. Saudara Abdul Halim Makno. Saudara Mama B dari Terengganu. Mama B dari Terengganu, saudara. Saudara Jamaluddin Mustafa. Saya tak boleh sebut nama channel-channel yang ada sini. Saya kalau sebut nanti adalah gangguan di mana-mana, ya. Saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, begitu juga dengan saudara Syukri Syafi'i. Layarkan salam untuk semua, katanya. Ya, saudara Syukri Syafi'i bikin salam untuk semua. Layarkanlah salam saya, katanya, untuk semua, ya. Cik Awang, apa khabar? Jimmy Tan, terima kasih kiriman sekuntum mawar merah untuk saya. Cik Puan Badariah, apa khabar Puan? Saudara Liza, saudara Ramli Karim daripada Keluang. Dah sampai ke? Tadi jumpa sekejap, ya, saudara Ramli, minta maaf lah sebab telah masa menghambat kita. Saudara Abi Adin, salam perpaduan. Saudara Mak Spana, dia sentiasa berdoa agar moga ada sinar untuk rakyat dan negara kerajaan perpaduan, katanya. Moga saudara harapan saudara Mak Spana, kerajaan menyantuni rakyat. Ya, Cik Awang, terima kasih. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alostar. Saudara Sayulan, waalaikumsalam. Brother Jimmy, dia kata UMNO perlu bangkit dan lebih kuat. Yang pasti, katanya, Datuk Seri Najib perlu make a comeback. Itu juga saudara Puan Samsiah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sihat walafiat. Ya, saudara Cik CTP, waalaikumsalam. Saudara Azizul Hamid. Begitu juga saudara Mahiyah Harun. Saudara Azizul Abdul Hamid, tolong share untuk saudara-saudaraku, katanya. Terima kasih. Saudara Arzia Azizan daripada Alo Pongsu. Saudara Arzia Azizan, Alo Pongsu, Perak, dekat dengan typing tu, tak silap saya. Saudara Ramli Karim, alhamdulillah selamat sampai dengan doa saya, ya. Saudara Zulaimi Abdullah, Bapa Seluang Kota Baru, tak faham undang-undang. Jangan gitu, saudara, tak payah nak marah orang. Saudara Rizkias, saudara Aftam, saudara Puan Halimah Hashim, itu juga saudara Rahman Azalina, Joka Karim, tak sabar nak dengar kisah di Dewan. Sabar tu, saudara. Hari ini Dewan pun tak banyak mana pun. Saudara Samsul Anwar, saudara Bahari Ismail dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Mana yang sempat sajalah, ya, saudara Bai Chief Tahir. Begitu juga saudara Bahari Ismail. Terima kasih hadir saban malam. Menemani saya Puan Abidah Ahmad. Begitu juga Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabar go? Moga anda semua sihat. Baik, saudara, hari ini hari Selasa, tanggal 23 Mei. Dan ini merupakan hari yang ke-1160. Sudah 1160 hari lamanya, saudara, COVID-19 melanda negara kita, tak usai-usai lagi. Walaupun semalam saya mengatakan ada sedikit penurunan, iaitu daripada 8,573, dan semalam untuk minggu yang lalu ini, saudara, 6,439 jangkitan. Daripada apa yang saya dapat, kiriman saudara Jamil Idris, saya nampak, saya lihat, saudara, cuma 2 negeri saja yang ada sedikit penambahan. Lain negeri susut. Sabah tidak berubah dengan 64 jangkitan. Negeri yang meningkat itu di Labuan 28. Ini selama seminggu, saudara, ya. Dan juga di Sarawak ada 272 jangkitan. Lain-lain negeri susut. Selangor daripada 2,630 pada 1,959. Di wilayah Persekutuan daripada 1,915 susut pada 1,400. Lain-lain negeri nampak gayanya alhamdulillah. Di Pulau Pinang juga daripada 557 susut pada 409. Di Melaka daripada 651 susut pada 465. Dan lain-lainnya nampak gayanya adalah penyusutan. Kalau itu susut, kita ucapkan tahniahlah kepada Kementerian Kesihatan yang dipimpin oleh Dr. Zaliha Mustafa. Namun begitu, saudara. Namun begitu, saya ingin mengingatkan anda, pastikan kita menjaga penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri. Balik rumah, jangan terus masuk rumah pegang anak-anak. Mandi dulu, sihatkan tubuh badan dulu, bersihkan diri kita dulu. Kerana jangkitan COVID-19 tak mengenal mangsa, saudara. Itu saya perlu ingatkan anda. Masih ada lagi sebab sepanjang minggu lepas ada 6,000 lebih. Kalau 6,000 jangkitannya 6,400. 64 bagi 7. Berapa tu, saudara? Lebih kurang dalam sehari jangkitan sekitar dalam 7 kali 5, 7 kali 8, dekat 800, saudara. Satu hari.
Baik, saudara, itulah yang sempat saya laporkan. Terima kasih sahabat saya, saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio dari Sri Malaya yang tidak henti-henti menghantar kiriman pada saya. Saudara Sofi dia kata hujan di Kuching. Saudara Tabat, begitu juga saudara Azwan dan saudara Azmi, saudara Zamri Ibrahim, saudara Osman Abdullah, saudara Samad Lon, saudara Abdul Rahman Rasul. Salam perpaduan untuk semua teman-teman, saudara Ibrahim Said. Baik, saudara, dan kalau diizinkan, minta dalam 45 minit untuk saya memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Ini untuk teman-teman kita yang berniaga. Kalau anda mempunyai produk, tak ada masalah. Hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan bakul setanginya, saudara, dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah, jangan lupa, dendeng manis Siti Farehah, dan pesanan untuk simpulan kasih Cik Siti sudah boleh dibuka dan dia bersedia untuk menerima pesanan daripada anda. Ya, sudah pada Aidil, sudah Putra 989 dan jangan lupa juga popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Ini makanan kembaran saya. Rasanya rangup, pedas, manis dan harga rahmah. Murah, saudara. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, bagi teman-teman yang nak berniaga, tak tahu apa nak dijual, tak tahu apa nak diniagakan, sahabat kita, Puan Ros Chun, dia mempunyai produk untuk melantik anda sebagai wakil di kawasan anda. Saudara Puan Ros Chun, boleh dihubungi di talian 012-257-5917. Produknya adalah Amirus Super Cereal, iaitu makan berasaskan oat, saudara. Sesuai untuk bangun pagi. Pagi nak pergi kerja, kita makan, saudara. Sebab makanan ini mengandungi kurma, madu, delima, aprikot, ubi bit, chia seed, vitamin C dan kolagen. Ini adalah untuk memastikan perut kita tak lapar dan sebagai energy booster ataupun penggalak kepada tenaga, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan nutrisi dalam badan. Hubungi Puan Rosyun di talian 012-257-5917. Boleh beli ataupun anda boleh menjadi ejen kepada Puan Rosyun. Itulah seketika, saudara. Terima kasih kerana memberi kesempatan pada saya dalam segmen e-commerce, saudara. Saudara, hari ini apa nak buat, saudara? Selalu saya katakan, bila saya buka saja ini talian dalam telefon, bila ada berita sedih, memang hari ini saya menerima dua berita sedih. Pertama, guru saya di sekolah, beliau pernah merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Baharu di Pantai Remis, saudara. Beliau juga adalah guru saya, iaitu Allahyarham Datuk Haji Hamdi, yang telah pun kembali ke rahmatullah petang tadi, saudara. Sakit tua, saya pun tak sempat nak bertemu dengan Allahyarham yang dirawat di hospital di Ipoh. Dan kita mengucapkan Allahumma firrahu warhamhu wa'fil wa'fu anhu. Sampai itu, saudara, bonda saya, iaitu isteri kepada Allahyarham ayahanda saya Kamal Bashar, itu Bonda Aisyah juga, petang tadi turut dijemput untuk kembali ke pangkuan ilahi, saudara. Dan saya mengharapkan kita sama-samalah mendoakan agar roh Allahyarham dan Allahyarahmah bonda saya ini dapat ditempatkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang dikasihinya dan diampunkan segala dosa-dosa mereka serta diterima segala amal ibadatnya. Pada semua keluarga Allahyarham dan Allahyarahmah, bertabahlah menerima dugaan ini. Kerana hidup ini pertundangannya adalah kematian. Saya haraplah, saudara, mari kita sedekahkan surah Al-Fatihah sebagai mengiringi perjalanan kedua-dua mereka menemui penciptanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga roh kedua mereka itu tenang dan damai di sisi penciptanya. Baik, saudara, hidup perlu diteruskan. Dan dalam kehidupan kita ni, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, ABD, itu Datuk Kamarudin daripada Kota Baru, Kelantan. Sesuai juga untuk dijadikan dalam segmen naluri kehidupan ini, untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Katanya, kita harus mencegah segala kemungkaran
dengan merasa malu. Jadi bagaimana menjaga rasa malu pada diri kita? Jadi hendaknya kita menanamkan sikap muraqabah dalam diri. Muraqabah bermaksud menanamkan kawalan diri. Seolah-olah kita ini sentiasa dilihat oleh Allah SWT setiap masa. Sama ada kita melakukan kebaikan ataupun sewaktu kita melakukan dosa ataupun maksiat. Kita seolah-olah mesti merasai sentiasa diawasi oleh Allah SWT atas setiap segala apa yang kita lakukan. Ya, dengan sikap muraqabah ini, kita akan lebih berhati-hati. Ketika berkata-kata, kita akan lebih berhati-hati dengan sikap. Dan juga kita berhati-hati melakukan sesuatu kerana kita selalu berasa ada dalam pengawasan Allah SWT. Jadi, saudara, dengan muraqabah ini juga, seseorang akan merasa semakin dekat dengan Allah SWT yang menjadikan dia sebagai satu-satunya penjaga dan pelindung kita. Sebab itu selalu saya tetap pesan pada teman-teman, saya katakan bahawa rezeki itu tidak salah alamat. Dan rezeki itu adalah hanya milik Allah. Hak dia lah nak bagi pada siapa pun. Kalau banyak kita dapat, kita perolehi, itu datang daripada Allah, kita harus bersyukur. Kalau tiada rezeki, sabarlah saudara. Saya pun kadang-kadang, bila mengharapkan ada datang rezeki, tak datang, saya bertabahlah. Saudara, semua itu adalah dugaan, saudara. Jangan kita merasakan nak marah ataupun kita mengeluh. Bila kita mengeluh, artinya seolah kita mengeji perbuatannya. Jadi saudara, marilah kita cegahkan diri kita dari melakukan segala kemungkaran dan dosa. Ingat saudara, bahawa kita sentiasa dalam pemerhatian Allah SWT dengan para malaikatnya. Dan semoga kehidupan kita ini sentiasa berada di jalan yang baik. Ya, saudara. Lain tak ada, saya harapkan teman-teman semua ingatlah bahawa hidup kita ini ada akhirannya. Ya, saudara, kematian tak tahu bila-bila saudara. Baik saudara, itu seketika dalam naluri kehidupan. Kita maksud segmen sedikit. Dalam segmen Merdeka Kata. Cuma Merdeka Kata ini saya semua sekadar ingin mengingatkan anda bahawa saya menerima banyak culipan teman-teman mengatakan bahawa sekitar tahun 1900 dahulu, saudara. Kalau kita melihat sejarah silam, sekitar tahun 1900 dulu, macam di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor dan sebagainya, warga kita, bangsa Melayu kita jadi tuan, saudara. Kita duduk di atas kereta ataupun kereta lancar, kalau orang Pinang panggil lancar ataupun trackshaw, saudara, yang ditarik oleh mereka dari keturunan bukan Melayu. Saudara, dengan tak berbaju, saya tengok ada gambar hantar tu, tak berbaju, dia menarik kereta sorong, yang di mana orang Melayu kita jadi tuan besar. Tapi sekarang ni saudara, bila menjelangnya tahun-tahun 2000 dan sebagainya, kita pula, warga bangsa Melayu pula yang kini menjadi supir. Sedangkan anak-anak keturunan mereka yang dulu orang tarik lancar itu, saudara, mereka pula duduk bersandar di kereta besar. Jadi perhatikanlah. Jadi jangan kita marah, saudara. Sedar dan insaflah. Semua ini adalah perubahan dalam kehidupan. Dan kita jangan marah orang. Sebab kalau orang berjaya kerana mereka adalah berusaha untuk memperbaiki hidup mereka. Kita yang terleka, saudara. Jadi sebab itu harus insaf, ya saudara. Dan malam ini saya tidak lupa, saya nak membaca pantun Pak Nazir yang dikirimkan pada saya. Terima kasih Pak Nazir. Mula menghantar kiriman pada saya untuk perkongsian kita bersama, saudara. Kata Pak Nazir, ikan merah seikan pelata, pucuk paku cencaru berinti. Matanya merah, matanya cerah, hatinya buta. Segala laku tidak berarti. Jadi kalau matanya cerah, nampak semua tu, tetapi hatinya buta, saudara. Segala laku, maka tidak berarti, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, durian Belanda, buah berangan, petik di ladang pagi hari. Bergurau senda, melampau jangan. Ia mengundang terlajak peri. Jadi kalau kita bergurau senda dengan kawan-kawan, biarlah berpada-pada. Jangan sampai terlajak, saudara. Kerana ia akan mengundang persoalan, permasalahan dalam kehidupan kita. Baik, saudara. Itu saja yang dapat saya santuni. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun. Moga Pak Nazir akan setia bersama kita menghantar pantun satu demi satu. Dan jangan lupa, saudara, saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau negara berbelanja wang negara tanpa had, kalau pemimpin yang berada di anjung kuasa membelanjakan wang negara tanpa had, negara boleh jadi muflis. Ya, saudara Roslan Mubin, saudara Rosli Yunus, saudara Mokrohana. Itu juga Jaka Linglong, kita asyik nak harapkan bantuan. Itu masalahnya, saudara. Bila tak dapat bantuan, bising. Betul. Begitu juga Cot Tunjang, apa khabar Cot? Puan Maimunah Ahmad Aris.
Salam dari Perak. Sebelum saya meneruskan pencerahan, saya harus mengingatkan teman-teman. Ini kalau saya tak buat, nanti kena marah pula dengan program saya. Saya harus mengingatkan anda yang menyunting semula live saya dan dimasukkan dalam mana-mana channel. Saya izinkan, tak ada masalah. Asalkan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Ya, saudara? Dan ini adalah sekadar pencerahan politik, matlamatnya untuk memberi informasi agar warga kita sentiasa berinformasi. Tak lebih daripada itu. Seandainya saya memberi pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jika anda mau menghantar tulisan, tak setuju ke, harapan saya, gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah bangsa yang sentiasa menyantuni semua aspek dengan tata bahasa yang baik, saudara. Ingat, saudara, kita bangsa yang beradab mulia, saudara. Santunilah. Sebab warga cinta damai sentiasa harmonis bahasanya. Dan prinsip kita, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Selesai masalah, saudara. Baik, saudara. Hari ini kita mendengar bagaimana di Dewan Parlimen. Terus masuklah, saudara. Sebab laporan kaji cuaca tak ada. Laporan-laporan lain tidak dapat. Di Dewan Parlimen. Bahawa menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri dalam hak ehwal undang-undang, itu Datuk Seri Azalina Osman, beliau menyatakan sejumlah 264,127 warga yang menghadapi kes kebankrapan ataupun muflis. Sekarang dibincangkan, dipikirkan bagaimana untuk memulihkan mereka. Sebab katanya beliau akan berusaha untuk melakukan reformasi. Menurut Datuk Azalina, tempoh bankrupt ataupun muflis berpanjangan bukan sahaja membebankan individu yang mengalami perintah kemuflisan itu, tetapi ia turut merugikan negara. Ini kerana rakyat yang diisytiharkan sebagai muflis ataupun bankrupt tidak dapat menyumbang sepenuhnya kepada pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan telah mengambil pendekatan dasar peluang kedua bagi membantu individu yang muflis ataupun bankrupt untuk keluar daripada kebankruptan. Jadi selaras dengan itu, katanya pada 1 Mac 2023, kerajaan telah pun mengambil pendekatan untuk memberi pelepasan melalui sijil ketua pengarah insolvensi kepada individu bankrupt yang berhutang dalam skala kecil yang tidak melebihi 50,000 dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Ya? Ini katanya di Dewan Rakyat hari ini, saudara. Setakat April 2023, sebanyak 4,228 kes yang melibatkan individu bankrupt yang berhutang dalam skala kecil telah dilepaskan. Terima kasih. Berdasarkan statistik, katanya seramai 19,913 individu yang muflis berusia 70 tahun ke atas, mereka layak dipertimbangkan untuk pelepasan melalui sijil ketua pengarah insolvensi sekiranya memenuhi syarat. Jadi berhubunglah dengan pejabat insolvensi saya. Jadi kerajaan berhasrat untuk meminda Akta Insolvensi 1967 dengan membuat penambahbaikan kepada peruntukan pelepasan secara automatik agar kes bankrupt boleh dilepaskan daripada kebankrapan dalam tempoh yang singkat. Terima kasih yang berhormat. Terima kasih kerana perpaduan, kerana ini memberi peluang untuk kehidupan baru bagi mereka yang telah diisytiharkan muflis. Memang, saudara, kalau seorang yang telah diisytiharkan muflis nak dapat peluang berniaga luar negara, tak boleh keluar negara. Nak buka akaun bank tak boleh. Kalau dulu, saudara, pakai kasut pun tak boleh. Jadi itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, itu apa yang berlaku di Dewan Rakyat hari ini. Cuma semalam saya dah menyatakan bagaimana Air Kelantan sedang berhad memberi sagu hati sejumlah RM10,000 kepada ahli lembaga pengarahnya. Jadi sebab itu hari ini Air Kelantan diminta untuk mengesahkan kesahihan surat yang tular di laman sosial sejak semalam adalah untuk bertujuan untuk menjelaskan keadaan sebenar. Demikian menurut ahli Majlis Pimpinan Negeri Kelantan Parti Keadilan Rakyat Dr. Rosli Alani Abdul Kadir. Dia kata jika surat berkenaan sagu hati hari raya itu benar, mereka perlu menjelaskan rasionalnya pemberian berkenaan. Ini kerana ahli lembaga pengarah AKSB ni, saudara, mendapat RM10,000 untuk sagu hati hari raya, sedangkan pekerja bawahan orang biasa cuma dapat RM200 saja. Saudara, ya sama ada sagu hati
itu sepadan dengan pencapaian dan sasaran AKSB dalam isu pembekalan air bersih di negeri Kelantan. Itu menurut kenyataannya, saudara. Jadi sebagaimana kita tahu, semalam dah tular dah cerita 10,000 ni, saudara. Bagaimanapun, ini saya rasa, tak tahulah, Dewan Pemuda PAS pula, Dewan Pemuda PAS Kelantan pula mengatakan bahawa pemberian sagu hati setahun sekali kepada lembaga pengarah itu adalah prosedur biasa, katanya. Itu dilaporkan oleh akhbar Sinar. Dewan Pemuda PAS Kelantan berkata sagu hati setahun sekali kepada ahli lembaga pengarah air Kelantan Sdn Bhd adalah prosedur biasa. Memanglah nak bagi tak ada masalah, tapi jumlah itu yang menjadi persoalannya. Jadi kita tanya pada Dewan Pemuda PAS Kelantan. Bukan kita tak mempertikaikan, tapi jumlah itu besar, 10,000, saudara. Jadi Saudara Muhammad Kamal Muhammad, selaku Ketua Pemuda PAS Kelantan, ia sebagai menghargai kerja-kerja memerah minda atau memerah otak lah, saudara, dalam memberikan pandangan dan keputusan dasar kepada pihak pengurusan. Apatah lagi, katanya, sebahagian besar lantikan ahli lembaga pengarah itu ialah 7 daripada 9 orang adalah anggota profesional dalam aspek pengurusan dan teknikal air yang tiada apa-apa jawatan dalam parti. Ini bukan soal parti, ini soalnya jawatan itu, mereka tentulah ada allowance dan sebagainya, tapi bila pemberiannya yang sejumlah RM10,000 itu yang dipertikaikan. Kita katanya mengambil maklum sebaran yang dibuat membabitkan pentadbiran AKCSB berkaitan pemberian sagu hati kepada ahli lembaga pengarah, susu syarikat dan kaki tangan. Walaupun dokumen bertahap sulit dan hanya boleh dicapai oleh segolongan orang tertentu saja, tapi ia kini disebar secara tidak wajar, katanya. Apakah ia untuk tujuan memberi persepsi negatif terhadap AKSB? Ini bukan nak memberi persepsi negatif. Apalah salahnya jika dipersoalkan pemberian itu, jumlah tu, bukannya soal nak bagi-bagilah, tak ada masalah. Bagilah setakat 1,000 ke 2,000, kita diam lah. Tapi kalau 10,000 tu nampak besar, saya selongguk. Di saat-saat rakyat dalam keadaan susah. Itu yang menjadi persoalannya. Tapi dia katanya pembagian sagu hati itu turut dibandingkan dengan jumlah diterima oleh kaki tangan. Jadi katanya soal perbandingan dengan jumlah kepada kaki tangan, baginya ia tidak berbangkit. Kerana sebelum perkara itu tular, langkah penambahbaikan sudah dibuat oleh pengurusan AKSB untuk kebajikan kaki tangan bagi menghadapi hari raya. Seperti penjawat awam lain. Ialah RM200, saya mungkinlah agaknya itu baik pada mereka. 10,000 itu mungkin kecil. Jika orang PAS, katanya, sejak mereka yang menyebarkan dokumen sulit dan berniat memburukkan kerajaan, boleh saja didedahkan bayaran-bayaran one-off bersifat setahun sekali kepada ahli lembaga pengarah GSC Persekutuan, yang bukan sedikit juga jumlahnya, termasuk syarikat air di negeri-negeri lain. Saya melihat bahawa benda sekarang ni, saudara, dia pertikaikan pula tempat lain. Yang banyak orang pertikaikan, saudara Muhammad Kamal, adalah di Kelantan. Persoalan masalah air di Kelantan tak selesai. Waktu warga Kelantan balik ke Kelantan, yang tak ada air satu hal, airnya keruh macam tarik. Tapi lembaga pengarah mendapat imbuhan yang dilihat agak begitu besar. Saudara Aizul Hamid, lebih 20 tahun Air Kelantan gagal uruskan masalah yang berbangkit. Itu masalah dia. Kalau masalah dah selesai, rakyat tak marah. Saya yakin, kalaulah saya warga Kelantan, masalah Air Kelantan selesai, ibu bapa saya, keluarga saya di Kelantan dapat menikmati air sebagaimana mereka yang tinggal di pantai barat ini, saudara. Nak dapat 10,000, 20,000, 100,000, ia punya hal lah. Malahan kadang-kadang keuntungan daripada syarikat-syarikat pembekal air ni tinggi. Macam di Selangor. Tinggi dia punya pendapatan, tapi kita tak pernah pertikaikan. Sebab bila ada masalah segera diuruskan. Jadi bagaimanapun menurut Ketua Pemuda PAS Kelantan, dia kata saya masih yakin dan optimis dengan tata kelola yang baik. Bukan saja menjadi rasuah, tapi juga membabitkan soal integriti, termasuk tindakan buruk mereka yang berniat jahat mendedahkan sesuatu yang secara pentadbirannya biasa diamalkan. Saya tidak melihat apa yang dijelaskan ataupun didedahkan. Saya rasa ini perkara surat itu sulit, saya tengok sulit itu. Saya melihat bahawa ini bukan tujuan untuk memburukkan kerajaan, tapi untuk menyedarkan pimpinan bahawa ada sesuatu yang tak kena. Jadi kalau kita nak menegur pun tak boleh, dianggap sebagai satu pengkhianatan, letih lah, saudara. Bagaimanapun yang saya nampak, dia bukan minta supaya ahli lembaga pengarah AKSB memperbaiki khidmat mereka,
Sebaliknya, menurut Ketua Pengurusan PAS tu, beliau mencadangkan agar AKSB menyiasat kebocoran dokumen sulit dalam kalangan kaki tangan dan bahawa mereka yang mencanangkan prosedur dalam kepada pihak pengadilan. Sulit itu adalah dokumen yang dikelaskan di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Dah, ke situ pula perginya. Kan saudara, ini benda dah tular dah sekarang saudara. Jangan salahkan orang. Saya berkali-kali saya beritahu. Kalau kita dah buat silap, minta maaf lah. Akui bahawa saya minta maaf, lembaga pengarah mohon maaf, kerana wang itu sebagai sesuatu dan kami berjanji untuk memperbaiki. Tak ada masalah pun, saudara. Memanglah dalam keadaan sekarang ni, bila rakyat melihat peruntukan dibagi pada ahli lembaga pengarah AKSB ni, 10,000 one off tu tinggi, saudara. Itu saja. Apapun, saudara, santunilah masalah rakyat. Selagi rakyat tak disantuni, mereka akan membangkitkan persoalan. Banyak persoalan. Kalau itu disantuni dengan baik, rakyat tak bersungut, saudara. Tapi bagaimanapun tiba-tiba dalam keadaan-keadaan begini saya melihat dalam media UMNO online pula dia mencatatkan bagaimana tiba-tiba isu pindaan kegagalan pindaan rang Undang-Undang 355. Katanya UMNO yang bersalah. Pula dah. Kata jadi dia kata yang menjadikan masalah kan UMNO. Saya kata mana boleh begitu. Sedangkan waktu Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri, saya masih ingat lagi saya di Parlimen. Bil-bil kerajaan, usul-usul kerajaan diketepikan bagi membolehkan pimpinan PAS. Waktu itu belum berada dalam kerajaan. PAS masih lagi pembangkang. Tapi Datuk Seri Najib memberi peruntukan kelulusan supaya usul yang dibawa oleh Parti PAS untuk meminda artikel 355 rang Undang-Undang 35 itu dikemukakan. Cumanya dulu saya dah bagi tahu, sekarang pun saya harus menjelaskan lagi. Isu rang Undang-Undang 355 ini, dia tak boleh terus bawa ke Parlimen. Dia sepatutnya disembahkan pada Duli Yang Mulia Pertuan Agong dan raja-raja. Di peringkat federal, di peringkat persekutuan, sembah pada Agong. Sebelum nak bawa bil ini. Dan di peringkat negeri, kena sembah pada Sultan. Tuanku, kita nak penda. Macam mana tuanku? 1, 2, 3. Itu dia punya roadmap. Setelah disetujui, dibawa dalam dewan negeri, dah setuju, barulah dibawa pindaan ke federal. Ini tidak tergantung-gantung lah. Bila tergantung-gantung, salahkan orang. Itu masalah dia orang lah, saudara. Selalunya begitu. Bagaimanapun, saudara, saya agak lega lah bila melihat bahawa Mahkamah Persekutuan, saudara, telah pun menetapkan pada 10 Ogos. Lamanya lagi, saudara. 10 Ogos untuk mendengar rayuan Peguam Diraja ataupun King Counsel Jonathan Litlau untuk mewakili Datuk Seri Najib dalam kes SRC International. Kes yang melibatkan 42 juta rasuah itu katanya yang mengakibatkan Najib masih lagi ditahan dan berada di penjara Kajang. Jadi sekarang ni pula baru pula boleh. Jadi itu pun perbicaraan untuk membolehkan untuk mendengar rayuan Peguam Diraja King Counsel Jonathan Litlau ni sama ada boleh tak boleh mewakili Najib. Itu pun tetapkan pada 10 Ogos. Sedangkan pada 31 Mac yang lalu mahkamah telah pun menolak permohonan mantan Perdana Menteri itu untuk menyemak keputusan. Ini yang keadaannya saya tengok apalah perancangannya. Bagaimanapun kita harus bersangka baik. Mudah-mudahan sebagaimana dinyatakan oleh Peguam Datuk Seri Najib bahawa proses untuk cabar-mencabar di mahkamah masih lagi berjalan. Walaupun tiga-tiga mahkamah telah pun membuat menjatuhkan hukuman. Sama-samalah kita, saya tak faham. Saya bukan pakar dari undang-undang, saya dengar begitu, saya baca, saya perlu memberi penjelasan. Artinya pada 10 Ogos nanti akan dibicarakan boleh tak boleh Peguam King Counsel itu mewakili Datuk Seri Najib. Kalau boleh katanya apakah kes itu akan disemak semula? Wallahu a'lam bishawab. Itu saya dapat dapatan begitu persoalanlah saudara. Dan hari ini sekali lagi seminggu lepas heboh tentang bagaimana seorang menteri, mantan menteri kanan kerajaan telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung dengan tentang tak silap saya 23 bilion rasanya tentang adanya unsur-unsur penyelewengan wang negara. Malahan waktu itu juga dah turut disiasat adalah seorang tokoh perniagaan yang selama ni begitu hebat perniagaannya seantero dunia, saudara. Semalam
dan hari ini tular pula bahawa Menteri Kanan itu disiasat lagi oleh SPRM. Tapi kali ini melibatkan anak mantan Perdana Menteri. Nama tak sebut. Saya sebab itu saya kata saya tak boleh sebut nama. Menteri itu pun saya tak boleh sebut nama. Walaupun saya nampak ada media-media yang lain menyiarkan nama, saya tak mau sebut kerana ini boleh mengundang masalah. Jangan kita pandai-pandai, melainkan SPRM menyebut. Kalau SPRM tidak menyebut nama itu, kita tak boleh menyebut dan kita tak boleh campur tangan. Kalau kita menyebut nama lah, kata orang itu orang ini, kita mengganggu urusan pihak SPRM dalam kajiannya. Cuma kita boleh melaporkan bahawa benar SPRM sedang menjalankan siasatan dan telah pun memanggil anak mantan Perdana Menteri untuk disoal siasat. Ini juga secara berikutan dengan apa yang berlaku dalam Pandora Paper, bagaimana wang negara diletakkan dalam bank-bank pesisir. Banyak lagi saudara, bukan sikit. Saya menjangkakan bahawa SPRM telah pun diberi lampu hijau untuk melakukan segala-galanya. Cuma saya nak melapor kepada anda pun dalam keadaan yang tak boleh sebebas-bebasnya. Apabila sesuatu siasatan sedang dijalankan, kita berilah peluang pada SPRM untuk menjalankan siasatan. Jangan kita ganggu. Kalau kita sebut nama itu seolah kita mengganggu. Kalau bukan orang itu, ini menimbulkan masalah saudara. Saudara Ramzul, wassalam Tok Putih. Jadi saya melihat sekarang ni saudara, satu persatu sudah pun timbul. Saya tengok juga banyak media-media sosial daripada teman-teman kita yang membuat live dan sebagainya, sama ada daripada penyokong kerajaan ataupun pimpinan pembangkang. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang nak mempertahankan. Bagi saya mengatakan, kita tunggulah, tak payahlah itu hukuman. Sebab itu saya katakan, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ibrahim sedang diasak seteruk-teruknya, saudara. Teruk diasak sekarang ni kerana mereka merasakan dalam keadaan yang tidak selamat. Tidur mereka saban malam sentiasa terganggu oleh mimpi-mimpi ngeri bahawa mereka akan dipasung oleh SPRM untuk dibawa ke muka pengadilan. Sebab itu jalan pantas yang terbaik yang boleh mereka lakukan adalah dengan menjatuhkan pimpinan kerajaan. Bukan menjatuhkan kerajaan. Saya bila saya dengar laporan tak betul, saudara. Bukan menjatuhkan kerajaan. Sesiapa yang nak menjatuhkan kerajaan itu boleh dianggap sebagai treason ataupun sebagai satu tindakan yang mencabar keabsahan ataupun yang treason dia dipanggil apa satu ni, iaitu satu tindakan yang menentang kebahadulian yang Maulana Tuan Agong. Tak boleh saudara. Jangan sebut perkataan menjatuhkan kerajaan. Yang perlu disebut, kalau nak sebut juga, nak menjatuhkan pimpinan kerajaan. Itu dibolehkan. Dan untuk menjatuhkan pimpinan kerajaan, cuma ada dua saja. Sama ada melalui pilihan raya umum ataupun bawa usul undi tidak percaya di Parlimen. Hari ini hari kedua. Di Parlimen tak ada lagi, saudara. Belum ada usul konon-konon nak bawa. Saya berhubung juga dengan speaker, dia tak ada. Begitu juga macam mana berlaku di Perak semalam. Bagai nak rak seminggu sebelum itu mengatakan bahawa kerajaan Perak akan jatuh. Bahawa ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Perak seramai 33 orang akan bersama dengan pimpinan pembangkang untuk menjatuhkan Datuk Syarani. Tak berlaku pun. Begitu juga di Parlimen hari ini. Isu tentang kalimah Allah apa semua, bagi saya tak nak mengulas. Sebab saya bukan pakar. Saya bukan pakar undang-undang. Saya bukan pakar agama, saudara. Jadi kita tunggulah keputusan demi keputusan. Soal nak berbangkit, tak berbangkit apa semua, biarlah mereka. Tapi saya rasa, saudara, hari ini saya minta maaf teman-teman, ada yang channel dan sesuatu tu, line dia tak berapa cantik. Sebab itu dia beri peringatan 2-3 kali. Dia kata sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi kalau tak ada tu, jangan betulkan TV anda, insya-Allah ada balik, saudara. Itu keadaannya. Malahan saya nak buat laporan begini, orang tak suka dengar. Mereka tak suka dengar sebab apa yang saya lontarkan ini adalah sesuatu kritikan terhadap pimpinan negara atau pimpinan pembangkang yang berlaku di Parlimen hari ini. Saya melihat tak ada, saudara. Hari ini juga mengecewakan. Walaupun pagi tadi jam 11 saya pergi ke bangunan UMNO. Ingat nak tengok-tengoklah apa perkembangannya. Ya, saudara. Ada mesyuarat, ada pertemuan dan bertanya-tanya khabar pada kawan-kawan. Tapi nampak gayanya sepi. Tak maaf lah. Sepi kerana mungkin kalangan pemimpin, Pak Menteri pergi ke Langkawi. Sebab hari ini 5 pun sudah pun bermula
itu air show-nya selama 5 hari. Yang bawa Perdana Menteri ada di sana, Menteri Pertahanan ada di sana, dan menteri-menteri ada di sana. Ada di Langkawi. Dan kabarnya kali ini air show di Langkawi, pertunjukan udara dan maritim adalah antara yang terbesar dalam sejarah dilakukan. Dan ramai pelabur-pelabur dari luar yang datang berkunjung ke Langkawi. Mudah-mudahan adalah transaksi bisnes yang akan berlaku di Langkawi. Saya bersyukur juga kerana dengan adanya 5 teman-teman kita yang tinggal di Langkawi boleh mendapat sumber pendapatan. Ya, Langkawi ni bila ada 5, saya jelas saudara baru rancak hotel-hotelnya. Kalau tidak nanti hanya sekadar menanti kedatangan pelancong. Tapi dengan adanya 5 gini saudara. Dalam keadaan begini saudara, saya merasakan bahawa kalaulah pertunjukan 5 itu adalah memulakan tanda bahawa ekonomi kita sedang berjalan di landasan yang benar. Artinya pelabur-pelabur dah datang. Cuma risau juga saudara sebab bila perlumbaan untuk memiliki senjata. Sebab itu bila menurut kenyataan Datuk Mak Hassan bahawa Kementerian Pertahanan harus melengkapkan kesiapsiagaan tentera laut di Raja Malaysia dengan peralatan yang lebih canggih. Itu yang risau juga saudara. Kalau Menteri Pertahanan bercakap benda begitu, apakah ada sesuatu? Wallahu a'lam bisawab. Saya rasa tak perlulah nak diumumkan. Segala kelengkapan yang kita miliki, itu kekuatan kita. Jangan tunjuk pada orang, aku ada taekwondo, aku ada kuntau. Tak boleh saudara. Itu keadaannya saudara. Saudara Azizul Abdul Hamid betul, bagi ruang pada Perdana Menteri Malaysia untuk menguruskan negara dengan baik dan jujur. Dan saya melihat bahawa apa yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah ini adalah sesuatu di landasan yang betul. Malahan saya juga dapat sungutan pada teman-teman. Teman-teman bersungut kerana sekarang ni tak ada kontrak yang baru, tak dapatlah tender-tender baru semua. Saya katakan pada teman-teman, selama lebih 20 tahun, kita khususnya teman-teman yang dulu pernah memimpin peringkat bahagian sebagai ketua bahagian sebagainya, dan menikmati perolehan daripada tender-tender kerajaan, malah mereka jadi jutawan segera. Dan sekarang ni benda dah tak ada. Artinya mereka tidak mampu ataupun tidak berjaya untuk menguruskan kekayaan yang mereka miliki. Tu dah habis dah sekarang. Bila dah habis sekarang nak minta lagi, mana boleh begitu saudara. Jadi sebab itu nampaknya sekarang ni cara terbaik mereka serang Perdana Menteri, serang menteri. Yang ini yang tak betulnya saudara. Saya rasakan tak betul. Saya berbual dengan teman-teman di bangunan UMNO, saya katakan bahawa sekarang ni warga kita ada beberapa golongan. Golongan pertama yang pencen, ataupun mereka yang sudah pun hilang pekerjaan kesan daripada pandemik tu hari, pada usia 55 tahun. Jadi selepas 55 tahun nak minta kerja lagi pun orang mungkin tak boleh terima. Sebab usia dah mula nak dekat nak habis pencen dah sekarang. So jadi mereka tidak mempunyai source of income ataupun sumber pendapatan. Dengan kawalan harga barang makanan masih lagi dalam keadaan limbo. Jadi mereka rasa sebab itu mereka marah. Saya rasa begitu saja saya sebab selalu saya katakan, bila poket mengempis, harga barang tinggi, maka ini mengundang amarah. Sedangkan yang lain tu, anak-anak muda yang dah bekerja dah okey dah sekarang. Saya lihat tadi anak-anak muda, dan waktu saya naik Grab, saya naik kereta Grab tadi, pemandu Grab pun berbual dengan saya, dia kata sekarang ni nampak ia ada cerah sedikit katanya. Alhamdulillah. Dan sekarang ni Saudara Zul Fadli, kita perlu tingkatkanlah pentadbiran pertahanan kita peringkat global, betul saudara. Dan waktu yang sama kita harus memperbaiki ekonomi kita dalam keadaan suasana ekonomi dunia yang begitu murung. Saya ingat tak silap 3-4 malam dulu saya dah katakan bahawa tahun 1920, 100 tahun yang lalu, dunia mengalami kemelesetan ekonomi. Sebab itu Amerika lain tak ada, dia buat perang. Wujudnya perang pertama, perang dunia pertama, kemudian perang dunia kedua. Selepas perang itu, perang tamat saja perang dunia kedua, makulah dipulihkan balik ekonomi. Ya saudara? Dan apakah itu akan diulangi oleh mereka? Kita tak tahu, mereka lah kuasa besar. Dan ekonomi dunia juga mengalami suasana yang sama sebab dia punya pusingan 100 tahun. Lepas 100 tahun, keadaan itu akan berulang. Jadi kita harus berhati-hati. Tak silap saya 5-6 bulan dulu, setahun dulu pun setelah kami ingatkan. Saudara, itu keadaannya saudara. Dan sebagaimana di Parlimen hari ini, apabila kita dengar, saya bukan tak mendengar. Dan saya perlu juga mengulas kenyataan daripada Ketua Pembangkang. Itu Datuk Sri Hamzah. Dia mengatakan bahawa apakah benar
Malaysia tidak mempunyai dasar ekonomi baru yang drastik yang perlu dilaksanakan. Dia katanya ada dasar. Saya katakan soal dasar, dasarlah. Tetapi pelaksanaan itu yang penting. Jadi selaku Ketua Bangkang katanya syarikat konglomerat dari dalam negara keliru terhadap usaha kerajaan bagi melonjakkan ekonomi negara pasca pandemik COVID-19. Memang itu yang berlakunya, tetapi apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, pertama sekali, tata kelola yang baik supaya memberi keyakinan pada pelabur. Yang kedua, tidak lagi mahu adanya kebejatan dalam kegiatan rasuah. Dia katanya pihak-pihak pelabur bagi tahu dia sebagai Ketua Pembangkang, mereka minta tahu langkah kerajaan untuk merancangkan sektor ekonomi. Perlu mengambil kira kebimbangan terhadap penguncupan ekonomi dunia. Itu memang jelas, dia pun tahu. Dan inilah sedang ditangani. Jadi sebab itu katanya, sebab itu ramai yang merasakan tidak ada dasar ekonomi yang jelas. Saya dah bercakap. Saya minta supaya ini pimpinan, lebih-lebih lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekarang ni masa untuk bekerja. Bukan untuk melontarkan bahasa-bahasa retorik. Dan Pak Menteri juga harus menyensing lengan untuk melaksanakan impian segala mana yang sedang diusahakan oleh Yang Amat pada Menteri. Kalau anda rasa tak dapat melaksanakannya, jalan terbaik, yang terbaik bagi saya, berundur. Dia tak menyusahkan semua orang. Itu keadaan sekali. Sekarang, kalau kita nak bercakap soal belanjawan, tak habis-habis dengan isu belanjawan. Benda belanjawan itu hanyalah perangkaan, perancangan. Yang apa yang ingin dilakukan oleh kerajaan melalui perbelanjaan wang yang sama ada kita rancang boleh dapat banyak ini, kita nak belanja banyak ini. Tapi kalau pendapatan itu berkurangan, tentulah apa yang dirancang itu tidak dapat terlaksana. Ini yang sedang dihadapi oleh kerajaan. Kerana ekonomi dunia yang begitu merosot. Sebab itu kita punya ekspor, nilai ekspor kita juga agak berkurangan. Efeklah saudara. Saudara Aliyah Abdul Latif, kita harapkanlah hari makin hari ekonomi negara berkembang. Itu yang kita harapkan. Kita masih lagi bersyukur pada Allah SWT sebab kita paling kurang pun saudara. Seburuk-buruknya negara kita ini, kita masih ada lagi komoditi yang kita boleh jual. Negara lain, saudara, mereka tidak mempunyai komoditi. Tak ada barang nak dijual. Negara macam negara sebelah Afrika, negara sebelah negara-negara berhampiran dengan India di sana, saudara, banyak macam Maldives dan sebagainya. Mereka cuma ada produknya, produk pelancongan. Sedangkan orang nak datang melancong pun, kalau mereka tidak punya wang yang cukup, mereka tak datang melancong. Sektor pelancongan juga agak berkurangan. Sebab itu saya dengar tadi kenyataan Menteri Pelancongan bahawa dia menjangkakan sekitar 450,000. Sedangkan dulu ada lebih kurang 7 juta pelancong daripada China datang melawat Malaysia. Kalau dia merasakan bahawa sekitar 450,000, jauh berkurangan. Jadi sektor pelancongan juga terkesan. Apakah kerana ekonomi dunia yang mengalami penguncupan? Itu negara-negara luar, Maldives lah, begitu juga di Turki dan sebahagian daripada negara-negara Arab juga mereka menghadapi masalah. Tetapi kita harus bersyukur pada Allah SWT kerana bumi kita ini, kita masih lagi memiliki produk-produk yang boleh kita dagangkan. Kita masih ada getah, walaupun harga dah susut sedikit, kita masih ada lagi minyak kelapa sawit, walaupun harganya turut merosot. Kita masih ada lagi biji timah, kita ada lagi yang paling penting adalah minyak dan gas, oil and gas. Kita alhamdulillah. Tetapi kita tak boleh nak bersandarkan begitu saja, saudara. Kita perlu memperkukuhkan lagi dengan mewujudkan kilang-kilang. Sebab itu nak diajak pelabur datang untuk melabur, sebab negara kita, saya cakap terus terang saya, negara kita ni adalah negara yang terbaik dengan prasarana bagi pelabur-pelabur. Sebab kebanyakan tanah-tanah atau tempat-tempat yang nak jadikan kilang itu berhampiran dengan lapangan terbang, airport dan juga dengan pelabuhan. Jadi produk-produk yang dihasilkan itu boleh diekspor dengan mudah. Itu yang kita harapkan. Dan kita masih lagi punya tanah yang agak banyak di Sabah dan Sarawak. Jadi perlu kita gembelengkan. Saudara Zulfadli, dia kata, apakah langkah kerajaan nak menangani isu boikot minyak sawit dari European Union? Sebab itu saya katakan dulu, saudara Zulfadli, kita dulu waktu kita mewujudkan Felda, saat negara baru berangka untuk mewujudkan tanah-tanah Felda, saat itulah almarhum Tun Razak bersama dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah pergi ke negara China.
bercerita bahawa kita sedang dalam proses untuk menghasilkan minyak kelapa sawit. Dan Presiden Perdana Menteri Premiernya Chow En-lai, Xi Jinping bersetuju membeli. Memanglah saudara, 3 setahun lamanya kita menghasilkan produk minyak kelapa sawit untuk negara China, 3 bulan je dia pakai. Habis. Sebab rakyatnya besar. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergi melawat ke China untuk memasarkan produk kita di sana. Kalau minyak ini cuba diboikot oleh negara-negara Eropah, EU. Mereka cuba menggunakan tekanan. Dan hari ini masalah saya lihat, yang kedua, masalah besar yang kita akan hadapi adalah apabila kita menggunakan tukaran wang kita berdasarkan atau berlandaskan kepada nilai dolar Amerika. Sedangkan ekonomi Amerika dalam keadaan yang cukup limbo. Dan mereka di Amerika sekarang ini tengah dalam keadaan tak menentu, saudara. Malahan bank-bank kita juga, saudara, mempunyai simpanan, mempunyai bond-bond yang kita daripada negara Amerika. Kalaulah ekonomi Amerika yang sekarang ini sudah beramuk di peringkat senatnya, kalau mereka memutuskan untuk tidak meneruskan usaha dagang dengan Amerika, kalau Amerika koput, kita juga akan terkesan. Jadi jalan terbaik apa yang dilakukan oleh Datuk Ibrahim adalah bulan lalu dia pergi ke China. Dan China juga dah bersetuju. Malahan kita tengok 2 hari lepas, setiausaha kerajaannya datang melawat dan berbincang, dan juga putera daripada Arab Saudi juga sudah hadir untuk memberi sokongan. Saya jangan lupa, sekarang ini dunia juga sudah mula nak terbahagi pada satu kumpulan baru, iaitu BRICS, iaitu Brazil, Rusia, Iran, China dan Afrika Selatan, South Africa. Jika ini berlaku, mereka sedang berusaha untuk mewujudkan satu lagi sistem kewangan ataupun currency. Kalau ini berlaku, artinya kita banyak bergantung pada dolar Amerika. Kalau ini berlaku, bagaimana kedudukan ekonomi kita? Inilah sedang disantuni oleh pimpinan negara. Tapi kalau kita berterusan menekan. Saudara dia waktu dia kata pelancong datang Malaysia rasanya tak mau balik dan terus ini masalah lah saudara waktu. Itu yang kita sedar. Itu memang tidak dinafikan. Kerana masih ada lagi antara 7 juta pelancong dari China yang datang, dikabarkan ada sekitar lebih 1 juta yang masih lagi tak nak balik. Dan sukar pula nak ditrace diorang berada di mana. Sebab mereka merasakan negara kita ini masih negara yang makmur. Sebab itu kita mengharapkan agar para pegawai yang mengawal pintu-pintu masuk negara kita, pegawai immigration khususnya, dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan amanah negara pada mereka. Kalau mana yang dikatakan datang sini melancong, kita bagi tempoh 3 bulan, lepas 3 bulan kena kena kejar lah. Kalau anda tinggal lebih daripada ini, kena denda ataupun kita hantar dia pulang, kita deported. Itu keadaannya. Sebab negara kita ni, saudara, memang menjadi tumpuan para pelancong kerana negara kita ni dalam keadaan khatul istiwa. Sama around the year. Dan tidak dapatlah negara, walaupun kita mempunyai kepelbagaian kaum. Kita ada India, kita ada Melayu, kita ada Cina, dan Melayu pun pelbagai-bagai keturunan. India pun ada kepelbagaian. China pun juga kepelbagaian, tapi kita boleh dalam keadaan yang harmonis. Jadi ini yang dicemburui dan mereka nak merasai duduk di negara kita ini. Di samping itu, makanan macam-macam makanan. Dan kalau nak buat pertukaran, wang asingnya masih lagi tidak murah. Sebab itu kalau saudara lihat di Johor, harga barang di Johor, makanan mahal. Kerana pelancong-pelancong dari Singapura, dia tetap minggu turun. Termasuklah ke Melaka. Ini kita lihat, saudara, ini limpah rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT pada kita. Tapi kalau kita tak tahu untuk menilai, masalah lah saudara. Kalau kita tak tahu untuk menilai pemberian Allah SWT, kita tak tahu bersyukur. Kita masih terus berbalah sama kita kerana nak mengejar kuasa dan sebagainya. Inilah keadaan yang akan berlaku, bahawa kalau Tuhan tarik segala nikmat yang kita ada atas sebab kekufuran kita, saya. Itu masalahnya. Dan saya ini apa yang berlaku sekarang ni, banyak orang bertanya dengan saya, bagaimana kedudukan pilihan raya di 6 buah negeri. Saya kata keadaan ni, tadi pun saya dapat terima, tadi ada ramalan daripada bahawa sekarang ini di Kedah misalnya, pengarah pilihan raya di negeri Kedah, dia yakin Datuk Ismail, tak silap saya, mana saya nak jumpa tadi,
Dia kata bahawa dia yakin pilihan raya kali ini Pakatan Harapan dapat mengambil alih pemerintahan di Kedah. Kerana dia kata orang Kedah dah pun mula bosan. Dengan kedudukan sekarang ni, lain tak ada, berbalah sana, berbalah sini. Dan apa yang dilakukan, kebejatan pimpinan-pimpinan daripada parti-parti pembangkang yang kononnya mereka bersih. Tapi ternyata bila dibuka file-file oleh SPRM, mereka juga tidak bersih. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Dan sebab itu sekarang ni, bagaimana kenyataan saudara Awang Lahaji Rokimin, beliau dari Kudat, dia kata bahawa UMNO sekarang ni berada di landasan yang baik dan tepat. Beliau dari Kudat, di Pahang, saudara, di Sabah, dia merasakan bahawa UMNO dan ahlinya seharusnya berterima kasih dengan pucuk pimpinan parti ini, karenanya, khususnya pada Presiden, kerana kalaulah tiada kesabaran, kita dalam hanyut, tapi dengan kesabaran, menyantuni permasalahan. Ini kata saudara Awang Lahaji Rokimin daripada Kudat di Sabah. Jadi apa lagi yang tidak disyukuri nikmatnya setelah UMNO dengan gahnya membina kerajaan yang kini kita dah mula bertapak semula. Selepas kita dinafikan, kita dah hilang kuasa. Dan sekarang ni kita dah bersama-sama dalam kumpulan perpaduan. Sepatutnya tanganilah, saudara. Dan menurut ini di Kedah, saudara, menurut Datuk Pakur Razi Mat Zawawi, beliau baru dilantik sebagai pengarah pilihan raya. Pakatan Harapan katanya berpeluang untuk mengambil alih pentadbiran di Kedah selepas PRU negeri nanti. Tapi dengan syarat, betul lah tu, semua orang kena bekerja keras untuk meyakinkan rakyat di negeri itu. Tapi kalau masih lagi buat perangai lama, masih lagi nak tunjuk aku ketua bahagian, masih lagi merasakan akulah segala-galanya, tidak mahu mendengar derita rakyat, saya rasa rakyat akan tetap menolak. Tetapi menurut Datuk Pakur Razi, selaku pengarah Jabatan Pilihan Raya PKR Kedah, dia rasa bahawa kejutan mampu dilakukan oleh Pakatan Harapan pada PRN Kedah. Tapi biarlah strategi ini tepat. Dan katanya Pakatan Harapan berhadapan, memang tidak dinafikan bahawa Pakatan Harapan berhadapan dengan saingan sengit daripada Perikatan Nasional. Saya rasa sebagai pengarah pilihan raya, orang yang baik. Sebab dia memperakui, dia tak pandang enteng. Dia kata bahawa kita akan menghadapi saingan sengit. Tetapi ada ruang untuk kita menang. Itu katanya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, mesti dilakukan anjakan paradigma politik. Ini yang sedang dilakukan, saudara. Saya rasa dengan ada macam 5 apa semua, rakyat Kedah dapat melihat bahawa kerajaan hari ini sudah menuju untuk kestabilan. Sebab itu kita tak mahu kestabilan politik yang terasas saat ini jangan diganggu-gugat. Itu paling penting, saudara. Sebab sebagai masa Datuk Pakur Razi ni, dia mempunyai pengalaman sebagai pengarah pilihan raya semasa Parti Amanah dan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan Kedah pada tahun 2018. Itu benar, saudara. Beliau mempunyai pengalaman bagaimana Pakatan Harapan dengan keadilan ataupun dengan Parti Amanah. Dan hari ini beliau sebagai pengarah pilihan raya. Penat juga Datuk Sanusi nak berhadapan dengan orang yang ada pengalaman. Ini gambarannya, sebab itu beliau yakin bahawa ada kejutan akan berlaku di Kedah. Begitu juga akan berlaku juga di Kelantan. Saya cuma jangan adanya leka. Jangan pimpinan merasakan kita ada macam menang dan berebut. Masalah sekarang ni, ini yang saya nak tegur. Pimpinan UMNO harus sedar diri, insaf. Siapa saja calon yang diturunkan oleh kerajaan perpaduan harus disokong. Jangan bila kita tak dapat, kita melakukan sabotaj. Sabotaj itulah yang akan merosakkan impian rakyat. Kita nak melihat kembalinya UMNO untuk bangkit. Kita boleh bangkit, saudara. Tidak ada masalah. Apa yang berlaku di India contohnya. Berapa lama parti Kongres dinafikan. Tapi dengan kekebalan, dengan usaha yang dilakukan, dan pilihan raya terbaru di India menampakkan Kongres sudah pun kembali menguasai, menjadi dominan dalam politik di India. Begitu juga di Indonesia. Apabila tumbangnya rejim Soeharto, semua orang mengatakan bahawa Golkar sudah habis. Tak ada lagi lah Golkar di Indonesia. Tapi hari ini, Golkar sudah pun memperlihatkan kemantapannya. Dan calon-calon untuk presiden, kalau tidak didukung oleh parti Golkar, tak akan jadi presiden Indonesia. Jadi artinya Golkar juga sudah make a comeback. Untuk kita merubah sebagaimana berlaku di Jepun, satu benda yang agak mustahil saat ini.
Di Jepun, LDP dia kalah satu penggal saja. Masuk penggal kedua, dia make a comeback. Kita sekarang ni dah dua penggal dah. Dan kenalah berlalu melalui evolusi. Perlahan-lahan. Asalkan saya bersetuju dengan pandangan Pak Rozi tadi. Kita mesti bekerja keras. Pimpinan Peringkat Angkat Umbi jangan lagi berlagak sombong. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden UMNO, masa pemimpin merasakan segala-galanya dia tahu, sudah pun berakhir. Pemimpin harus mendengar denyut nadi rakyat. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun menyatakan bahawa kerajaan hari ini adalah untuk menangani derita rakyat. Bersama kita. Walaupun kita satu parti yang kecil, orang nak kata kita menumpang ke, nak kita menempit, tak ambil kisah. Tapi kita contribute, kita memberi ransangan untuk meredakan derita rakyat. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.